5S bukanlah satu perkara asing pada masa kini. Walaupun istilah ini masih janggal, tetapi ia telah menjadi amalan semenjak turun-temurun. Dari kecil, kita telah didedahkan dengan konsep ini. Cuma, kadang-kadang ia tidak begitu dipraktikkan di dalam kesibukan kita menjalankan urusan harian di tempat kerja. Apa itu 5S? 5S merupakan falsafah kerja yang mula diperkenalkan di negara Jepun selepas Perang Dunia Kedua. 5S merupakan singkatan kepada 5 aktiviti, iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Sistem 5S ini bertujuan untuk membudayakan sebuah organisasi dalam aspek pengurusan kawasan atau ruang kerja dan aliran kerja agar segala pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Situasi begini akan meningkatkan kecekapan dan pengeluaran syarikat dengan mengurangkan proses yang tidak munasabah seperti kemalangan, kecederaan dan sebagainya. Secara tidak langsung, pelaksanaan 5S mengurangkan pembaziran dan kos syarikat. Objektif-objektif utama amalan 5S di tempat kerja adalah meningkatkan profil, kualiti dan keselamatan organisasi, mengurangkan risiko kerosakan bahan dan pembaziran masa, mengurangkan waktu untuk penyelenggaraan, meningkatkan produktiviti dan kecekapan pekerja, menjadikan persekitaran kerja lebih selesa dan meningkatkan semangat pekerja. Macam ni ke kilang kita? Kenapa bos? Saya tengok okey je. Okey awak kata. Cuba tengok ni. Awak tengok, bila tempat kerja kita bersepah, nak cari satu barang pun susah. Nak cari satu barang ambil masa. Padahal banyak lagi benda yang kita boleh buat. Banyak lagi kerja yang boleh buat. Bukan itu aja. Peralatan yang bersepah boleh sebabkan kemalangan. Pekerja cuti memanjang sebab kemalangan. Macam mana kita nak produktif? Kita ada target. Macam mana kita nak capai target? Kalau asyik bayar itu, bayar ni, macam mana nak bagi bonus? Jadi, apa tindakan kita bos? Kita amalkan 5S. 5S? 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 Ya, 5S iaitu Seiri atau Sise, Seiton atau Susun, Seiso atau Sapu, Seiketsu atau Seragam, Shitsuke atau Sentiasa Amal.
Seri adalah aktiviti pengasingan berdasarkan kepada penggunaan. Peringkat seri ini menekankan kepada aspek memilih dan mengumpul antara barang yang boleh digunakan dan barang yang perlu dibuang. Pelaksanaan seri di kilang boleh dikendalikan dengan cara penandaan merah atau red tagging. Pelaksanaan penandaan merah memerlukan aktiviti melabel barangan berdasarkan apa yang akan dilakukan pada barangan tersebut. Pelaksanaan aktiviti seton adalah berdasarkan kepada aktiviti seri tadi. Selepas aktiviti penyisihan dan penandaan merah dilakukan, barang yang diperlukan lagi hendaklah disusun mengikut kategori seperti kegunaan barang, jenis barang, saiz barang dan sebagainya. Kawasan penyimpanan hendaklah dilabelkan dengan sempurna. Tindakan ini akan memudahkan pekerja mengetahui kedudukan dan tempat asal barangan tersebut. Susunkan barang-barang yang masih boleh digunakan lagi dan letak dengan kemas di tempat yang sesuai. Barang-barang yang akan digunakan hendaklah dibersihkan atau dibaiki dahulu sebelum disimpan. Pastikan barang yang disusun mudah diambil dan mudah diletakkan kembali. A place for everything and everything in its place. Apabila barang atau dokumen disusun mengikut susunan yang betul, masa yang terbuang ketika mencari barang atau dokumen akan dapat dikurangkan. Membersih merupakan aktiviti harian yang mesti dilakukan sentiasa, sama ada sebelum, semasa atau selepas melakukan sesuatu tugasan. Tiada kerja yang selesai selagi belum dikemas dan dibersihkan. No job is completed before housekeeping is done. Pastikan kawasan di mana tugas dilakukan telah dibersihkan dan segalanya disimpan semula selepas selesai tugasan. Pastikan juga peralatan yang digunakan berfungsi dalam keadaan baik. Jika rosak, hendaklah diperbaiki. Mengekalkan kebersihan di tempat kerja haruslah menjadi sebahagian daripada budaya kerja setiap hari. Kekemasan tempat kerja merupakan tanggungjawab semua pihak. Jangan tunggu orang lain melakukan pembersihan, tetapi lakukannya sendiri. Tempat kerja yang bersih dan kemas akan menjadikan para pekerja merasa lebih selesa dan ceria. Bagi memastikan aktiviti 5S dilakukan oleh semua pekerja, maka satu sistem yang seragam harus diadakan. Setiap pekerja harus sentiasa dipastikan terlibat dalam aktiviti sisir, susun dan sapu dengan menyediakan satu jadual kerja. Seorang pekerja akan bertanggungjawab secara bergilir untuk memastikan aktiviti 5S ini dilakukan. Selain itu, keseragaman juga perlu dilihat dari aspek meletak barang-barang atau peralatan. Gunakan satu sistem yang seragam, seperti sistem label atau skema warna, bagi menentukan jenis atau kegunaan setiap barang atau peralatan. Begitu juga penggunaan label bertanda, terutama alat yang mempunyai kadar risiko kemalangan yang tinggi. Organisasi harus menetapkan piawaian yang perlu dipatuhi semua pekerja. Antaranya, piawaian kebersihan tempat kerja, sistem penyusunan barang, dan sebagainya. Pemberian markah untuk pertandingan 5S boleh diwujudkan
Sebagai insentif, organisasi boleh mengadakan pertandingan kekemasan tempat kerja bagi menaikkan semangat pekerja. Pelaksanaan 5S yang dilakukan mengikut turutan sisih, susun dan seragam sebelum ini akan menjurus kepada kekemasan dan ketertiban di tempat kerja. Namun, usaha harus dilakukan bagi memastikan pengamalan aktiviti 5S ini berterusan. Justru pihak pengurusan perlu mengambil berat pelaksanaan 5S ini dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Bentuk dan cara kerja tersebut akan menjadi suatu kebiasaan hingga menjadi tabiat dan sikap yang dipupuk dalam diri pekerja. Secara tidak langsung, pekerja akan sedar dan tahu tanggungjawab masing-masing secara semula jadi dan membolehkan aktiviti 5S ini sentiasa diamalkan. Faedah dalam mengamalkan 5S. Sebagai satu sistem yang telah lama diamalkan di negara maju seperti Jepun, sistem 5S ini terbukti efektif dan berfaedah terutama dalam meningkatkan tahap produktiviti dan mengurangkan kos operasi sesebuah organisasi. Antara faedah mengamalkan 5S adalah meningkatkan kualiti persekitaran kerja. Seandainya aktiviti 5S tadi berterusan diamalkan, secara tidak langsung ia akan membantu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih bersih, selamat dan selesa. Meningkatkan kualiti kerja. Hasil kerja yang bagus dan berkualiti akan memuaskan hati pelanggan. Secara tidak langsung akan meningkatkan imej syarikat dan keupayaan syarikat untuk terus bersaing. Mengurangkan kerosakan peralatan. Kurangnya kerosakan bermakna kurangnya kos penggantian dan pembaikan. Secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan syarikat. Penggunaan jentera juga dapat dilakukan di tahap maksimum apabila jangka waktu kegagalan operasi dapat dikurangkan. Mengurangkan pembaziran masa. Apabila kes-kes kerosakan dan pengambilan masa yang lama dapat dikurangkan, secara tidak langsung, ia akan turut meningkatkan produktiviti pekerja. Dan sekali lagi, ia akan membantu meningkatkan lagi prestasi syarikat. Meningkatkan rasa tanggungjawab di kalangan pekerja dan pengurusan. Apabila rasa tanggungjawab dan cintakan tempat kerja dapat disemai, maka kesetiaan pekerja juga dapat diikat. Persekitaran kerja juga akan lebih merangsang semangat dan produktiviti pekerja. Meningkatkan semangat kerjasama berpasukan. Pekerja dan pengurusan adalah aset utama sesebuah organisasi. Justru amat penting untuk menerapkan semangat kerjasama yang tinggi di kalangan mereka. Apabila pekerja dan majikan bekerja sama mencapai matlamat yang ditetapkan, maka ia akan lebih mudah direalisasikan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
5S is not a foreign concept in these present times. Although it may seem strange, it has been in existence for generations. Since young, we have been exposed to this concept. Only that sometimes it is not being put into practice as we go about our daily work at our workplace. What does 5S mean? 5S is a philosophy conceptualized in Japan after World War II. The 5 Japanese words: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke are acronyms for 5 activities. This 5S process is meant to create a culture within an organization with regards to the management of an organization or workplace, so that work processes flow smoothly without hitches. In a situation like this, expertise and production of the company will increase, reducing unnecessary incidents such as accidents, injury, etc. Indirectly, the implementation of the 5S reduces wastage in company cost. The primary objectives of practicing the 5S at the workplace are: upgrade profile, quality and safety in an organization, reduce risk of spoilage and wastage of time, reduce time on maintenance work, increase productivity and expertise, create an ideal working environment, and increase the morale of workers. Macam ni ke kilang kita? Kenapa bos? Saya tengok okey je. Okey awak kata. Cuba tengok ni. Awak tengok, bila tempat kerja kita bersepah, nak cari satu barang pun susah. Nak cari satu barang ambil masa. Padahal banyak lagi benda yang kita boleh buat. Banyak lagi kerja yang boleh buat. Bukan itu aja. Peralatan yang bersepah boleh sebabkan kemalangan. Pekerja cuti memanjang sebab kemalangan. Macam mana kita nak produktif? Kita ada target. Macam mana kita nak capai target? Kalau Syed bayar itu, bayar ni, macam mana nak bagi bonus? Jadi apa tindakan kita bos? Kita amalkan 5S. 5S? 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 Yes, 5S, that is Seiri or sort, Seiton or systemize, Seiso or